Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najwa Farhana binti Imran bernombor matrik A174995 akan membentangkan video yang akan membincangkan tentang tugasan yang telah saya siapkan untuk ekonomi Malaysia. Untuk gambar yang pertama, graf menunjukkan KDNK mengikut aktiviti ekonomi, KDNK mengikut sektor dan juga sumbangan setiap terma ekonomi pada KDNK pada setiap tahun. Kita dapat lihat bahawa pada tahun 1967, sektor pertanian menyumbang besar dalam KDNK negara kita. Namun apabila meningkatnya tahun, berlaku perubahan struktur ekonomi negara kita di mana aktiviti-aktiviti perkhidmatan menjadi penyumbang terbesar kepada KDNK negara kita. Kita juga dapat melihat perkara tersebut daripada KDNK mengikut sektor di mana sektor ketiga iaitu lebih kepada perkhidmatan menyumbang sebanyak 50% kepada KDNK. Gambar menunjukkan KDNK mengikut aktiviti ekonomi di mana kita dapat lihat bahawa KDNK pada setiap tahun akan meningkat. Namun kita dapat lihat bahawa pada 1987, perkhidmatan merupakan sumbangan terbesar dalam KDNK negara kita sehinggalah pada tahun 2016 dan pada hari ini. Walaupun pada mulanya iaitu pada 1987 pertanian juga menyumbangkan peratusan yang besar dalam KDNK negara kita, namun peratusan tersebut akan berkurang pada setiap tahun. Ia juga dapat dibuktikan melalui graf peratusan sumbangan aktiviti ekonomi dalam KDNK. Kita dapat lihat pada tahun 2011, pertanian menyumbang besar dalam KDNK negara kita dan kemudian menurun pada setiap tahun. Sektor ataupun aktiviti pertanian semakin berkurang dalam negara kita kerana disebabkan ketidakstabilan harga komoditi pertanian. Harga komoditi pertanian dipengaruhi oleh negara-negara maju dan persaingan negara-negara pengeluar lain. Negara kita mengalami ketidakstabilan harga komoditi kerana terdapat negara pengeluar yang memasarkan komoditi pertanian pada harga yang lebih murah. Selain daripada itu, pengeluaran pertanian seperti getah asli di negara kita juga semakin merosot disebabkan banyak getah tiruan yang telah dihasilkan oleh negara maju seperti USA dan juga Jepun. Ini akan mengancam sektor pertanian kita di mana negara kita akan mengalami lambakan getah asli yang disebabkan perkara tersebut. Graf ini juga menunjukkan perkara yang sama seperti graf-graf untuk slide yang lepas kerana ini menunjukkan bahawa peratusan pertanian dalam sumbangan KDNK negara semakin berkurang pada setiap tahun. Gambar menunjukkan piramid populasi negara kita pada tahun 1970, 1990 dan juga 2010. Pada tahun 1970, bentuk populasi piramid adalah bentuk kon di mana kadar kelahiran pada ketika itu amat tinggi. Sehinggalah pada tahun 2010 di mana bentuk populasi piramid kita menghampiri bentuk optimum di mana kadar kelahiran akan menyeimbangi kadar umur penduduk dewasa. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya isu penuaan di negara kita di mana ia akan mempengaruhi aktiviti ekonomi kita pada masa hadapan. Graf menunjukkan kadar peratusan tenaga buruh di Malaysia dan juga kadar pengangguran di Malaysia. Kita dapat melihat penurunan kadar peratusan tenaga buruh di Malaysia pada tahun 2008 disebabkan oleh krisis yang berlaku. Namun selepas itu berlaku peningkatan dalam
peratusan tenaga buruh kerana lebih banyak peluang pekerjaan yang dibuka kepada masyarakat. Kita juga dapat lihat bahawa kadar pengangguran di negara kita adalah di bawah 4%, di mana ia adalah tidak membimbangkan. Namun, semenjak berlakunya pandemik di negara kita, kadar peratusan pengangguran di negara kita meningkat. Kita dapat lihat juga di sini kadar peratusan guna tenaga mengikut sektor, di mana pada tahun 1990 hinggalah kini, kadar peratusan guna tenaga adalah paling banyak pada sektor tertia, iaitu sektor perkhidmatan, di mana ia membuktikan sektor perkhidmatan lebih bergiat aktif dalam aktiviti ekonomi dan lebih banyak tawaran kerja yang ditawarkan kepada masyarakat. Baiklah, graf ini pula menunjukkan bekerja mengikut pekerjaan. Kita dapat lihat pada tahun 1990, sektor pengeluaran dan yang berkaitan dengan operator peralatan pengangkutan dan buruh menguasai sektor pekerjaan. Dan kemudiannya pada tahun 2019, sektor pekerjaan dikuasai oleh pekerja perkhidmatan dan jualan. Seperti yang kita ketahui, negara kita banyak menggiatkan aktiviti perkhidmatan dan mempunyai banyak-banyak cabang seperti kewangan, perhotelan, penerbangan dan sebagainya, dan ini menyebabkan peratusan kadar masyarakat yang bekerja dalam aktiviti perkhidmatan adalah tinggi. Kita juga dapat lihat peratusan pekerja di sektor pertanian juga semakin berkurang apabila meningkat tahun ini, membuktikan bahawa aktiviti pertanian bukan lagi aktiviti utama di negara kita. Baiklah, seterusnya adalah graf mengikut etnik di negara kita. Berdasarkan maklumat yang telah saya perolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 1990 sehinggalah 2019, Bumiputera mempunyai peluang pekerjaan yang lebih banyak berbanding etnik-etnik lain di negara kita. Kita dapat lihat sehingga pada tahun 2019, 56% daripada kaum di Malaysia iaitu Bumiputera menguasai sektor pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh dasar ekonomi baru yang telah diwujudkan bagi membasmi kemiskinan dan menghapuskan pengenalan etnik mengikut fungsi seperti yang berlaku pada masa dahulu, contohnya perlombongan untuk kaum Cina dan sektor getah untuk kaum India. Sehingga kali ini juga pengenalan etnik mengikut fungsi masih berlaku. Contohnya kebanyakan pekerja yang menoreh getah adalah kaum India. Namun masih terdapat rakyat yang berbangsa India kini mempunyai peluang untuk menyambung belajar dan berhijrah ke bandar. Secara tidak langsung, ia akan meningkatkan jumlah rakyat berbangsa India untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sekaligus menghapuskan kemiskinan. Berdasarkan carta pada di atas, penglibatan Bumiputera dalam sektor adalah melebihi 50% setiap tahun. Hal ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh syarikat ataupun firma seperti Mara dan juga Felda yang banyak membantu Bumiputera untuk menjana pendapatan. Baiklah, seterusnya adalah perdagangan barangan dan perkhidmatan secara keseluruhan. Kita dapat lihat bahawa jumlah barangan dagangan adalah melebihi daripada jumlah perkhidmatan barangan. Antara rakan dagangan utama negara kita yang menyumbang kepada jumlah dagangan yang akan meningkat pada setiap tahun adalah Amerika Syarikat, Australia dan China. Contohnya, pada tahun 2010, Amerika Syarikat, Jepun, China merupakan antara rakan dagangan utama negara kita dan mempunyai nilai dagangan sebanyak 147.03 bilion. Permintaan barangan seperti komoditi dan juga barangan
barangan perkilangan terutamanya elektrik dan elektronik menyumbang kepada peningkatan permintaan dagangan negara kita, terutamanya ekspor. Baiklah, gambar seterusnya menunjukkan dagangan mengikut komoditi. Pada tahun 1967, kita dapat lihat bahawa bahan-bahan mentah dan tidak boleh dimakan merupakan dagangan komoditi utama negara kita. Pada ketika ini, dagangan getah negara kita adalah sangat meluas disebabkan berlakunya kejatuhan pada harga kopi. Apabila berlakunya kejatuhan pada harga kopi, banyak perusahaan getah beralih kepada Apabila berlakunya kejatuhan harga kopi, banyak perusahaan kopi beralih kepada perusahaan getah di mana ini telah meningkatkan ekspor negara kita. Namun, bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan menjadi dagangan utama sehinggalah pada tahun 1979. Bermulanya tahun 1980, struktur ekonomi negara kita berubah dan jentera dan kelengkapan pengangkutan menjadi bahan dagangan komoditi utama negara kita. Hal ini disebabkan oleh pengembangan aktiviti pembuatan negara kita. Di negara kita, kita dapat lihat daripada tahun 1980 sehingga 2000, jentera dan kelengkapan pengangkutan adalah sebanyak 63%. Ini menunjukkan bahawa lebih 50% dagangan kita adalah bahan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Ini merupakan penerangan tentang gambar yang sebelum. Baiklah, gambar seterusnya menunjukkan jadual seterusnya menunjukkan jadual ekspor barangan mengikut SITC 1 digit. Pada tahun 2000, ekspor Malaysia yang terbanyak adalah SITC 8 iaitu pelbagai barang keluaran kilang, terutamanya elektrik dan elektronik. Untuk tahun 2005 pula, eksporter besar Malaysia mengikut SITC beralih kepada SITC 7 iaitu jentera dan kelengkapan pengangkutan disebabkan berlaku pengembangan dalam industri pembuatan. Untuk tahun 2010 pula adalah SITC 2 iaitu bahan mentah tidak boleh dimakan kecuali bahan api. Contohnya seperti getah, biji timah, kayu balak, kelapa sawit dan sebagainya. SITC 3 yang merupakan bahan api galian, pelincir dan bahan berkaitan adalah ekspor terbesar negara pada tahun 2015 dan untuk 2020 sehingga bulan Jun, ekspor terbesar Malaysia adalah SITC 8 iaitu pelbagai barang keluaran kilang. Ini juga dapat dibuktikan dengan graf yang telah saya terangkan pada gambar yang lepas. Pada tahun 2000, SITC 77 iaitu jentera elektrik, peralatan dan perkakas elektrik dan alat ganti elektrik adalah eksporter terbesar Malaysia untuk barangan SITC 2 digit. Berdasarkan data yang diperoleh, SITC 77 kekal sebagai eksporter terbesar negara sehingga tahun 2020 bulan Jun. Minyak haiwan dan lemak pula adalah eksporter terendah Malaysia untuk tahun 2005 dan 2010. Untuk SITC 3 digit pula, SITC 776 merupakan eksporter terbesar Malaysia dari tahun 2000 sehingga 2020. Rajah seterusnya menunjukkan import mengikut penggunaan. Dari tahun 1990 sehingga 2016, ia menunjukkan bahawa nilai peratusan barang mentah import negara kita tidak melebihi 12%. Ini menunjukkan bahawa Malaysia tidak memerlukan banyak import bahan mentah dari negara luar kerana diketahui bahawa negara Malaysia kaya dengan bahan mentah seperti getah, kelapa sawit, minyak dan sebagainya. Namun dapat dilihat antara tahun 1990 sehingga 1997 berlaku penurunan dalam import bahan mentah dan sedikit sebanyak dipengaruhi oleh krisis yang berlaku pada 1997. Sepanjang 1997 dan 2016 berlaku peningkatan dalam import dan kemudiannya berkurang pada tahun 2016. Kita
juga dapat lihat melalui jadual ini bahawa United States iaitu US adalah antara rakan dagangan ekspor terbesar Malaysia sehingga ketika ini. Amerika Syarikat juga merupakan pelabur asing terbesar dan giat melabur di Malaysia terutamanya dalam sektor pembuatan, tenaga dan elektronik. Penguasaan US dalam ekspor Malaysia dapat dibuktikan apabila beberapa syarikat US merintis sektor elektrik dan elektronik di Malaysia serta mengekspor barang-barang tersebut ke seluruh dunia. Sehingga kini, pelaburan dan dagangan Malaysia di Amerika hanyalah kecil dan dijangkakan akan semakin bertambah, contohnya dalam bidang teknologi, bioteknologi. Ini menunjukkan hubungan perdagangan dua hala yang baik antara Malaysia dan US. Kita dapat simpulkan bahawa Malaysia mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan Jepun, Thailand, China, Hong Kong, Korea dan seterusnya dan lain-lain. Ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh FTA iaitu Perjanjian Perdagangan Bebas antara dua negara atau lebih dua negara untuk membentuk kawasan bebas dagang di mana perdagangan barangan dan perkhidmatan dapat dijalankan tanpa tarif dan hanya dikenakan tarif yang minimum. Begitu juga dengan AFTA iaitu Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN yang juga diwujudkan dan dapat memberikan manfaat kepada hubungan perdagangan Malaysia dengan negara di sekitar Asia. AFTA dapat meluaskan pasaran dagangan dan menarik pelabur luar dalam kalangan anggota sendiri. Jadual ini pula menunjukkan arah import negara kita di mana negara kita mengimport barangan daripada Jepun, Thailand, China, Hong Kong, Korea, Vietnam, Singapura, Indonesia dan lain-lain. Kita dapat lihat bahawa hubungan dagangan Malaysia dan Korea juga menunjukkan prestasi dagangan yang baik pada setiap tahun. Ia dipengaruhi oleh hubungan diplomatik pemimpin antara dua negara ini. Semakin meningkat tahun, semakin banyak syarikat Korea yang melabur di Malaysia dan Malaysia juga melakukan dagangan import dengan Korea secara konsisten kerana faktor teknologi yang canggih dan terkini dalam pelbagai bidang. Kita dapat lihat daripada data di atas bahawa pertusan import dari Korea daripada tahun 1987 hingga ke 2016 adalah 4% hingga 5%. Korea juga mula memperluaskan industri halal di negara mereka di mana ia akan menarik lebih banyak minat pelabur asing di samping akan meningkatkan ekspor negara mereka sendiri. Berdasarkan jadual di atas, pada tahun 2016, kita dapat lihat bahawa China merupakan rakan dagangan import terbesar. Seperti yang kita ketahui, China dan US terlibat dalam perang dagangan. Malaysia seharusnya bersedia untuk menarik lebih banyak pelaburan dan penggantian import susulan kesan perang tersebut. Secara tidak langsung, Malaysia dapat mempertingkatkan hubungan dagangan yang lebih baik dengan China. Itu sahaja yang akan saya bincangkan dalam video ini. Sekian, terima kasih.